Yang dalam grup boleh dengar ya? Alhamdulillah, Bib. Alhamdulillah. Okey. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sallallahu alaihi Sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Ramadan ke-14. Faham agama dalam Islam itu mempunyai pertalian yang erat dengan faham keadilan. Bagi kebudayaan barat, keadilan adalah suatu perkara yang berlangsung dalam ruang kedua pihak yang merujuk pada negara dan masyarakat, iaitu antara seorang dengan orang lain, antara rakyat dengan raja, antara masyarakat dengan negara. Maka bagi mereka kezaliman pun adalah suatu perkara yang berpisah dalam ruang kedua pihak itu juga. Justru apabila timbul pertanyaan bahawa bolehkah kezaliman itu dilakukan atau berlaku terhadap diri sendiri, maka Aristotle pernah menjawab bahawa yang demikian itu tiada boleh berlaku. Bahawa seorang yang membunuh dirinya, misalnya bukanlah dia dengan kelakuannya itu menzalimi dirinya, akan tetapi yang dizaliminya adalah negaranya, kerana dengan perbuatannya itu ia telah meniadakan bagi negaranya khidmat dan tugas dan tanggungjawabnya terhadap masyarakat dan negara. Oleh kerana bahawasanya keadilan itu sesungguhnya menjadi dasar akhlak dan budi pekerti, maka dari itulah negara dan masyarakat sahajalah yang merupakan punca-punca nilai-nilai akhlak dan budi pekerti bagi kebudayaan barat. Sedangkan Islam pula menegaskan dan mengisbatkan sebagai dasar yang kukuh suatu faham keadilan yang berbeza dengan faham kebudayaan barat. Dan punca perbezaan ini semakin mutlaknya sehingga inilah yang menjadi tiang pipit segala perbezaan lain yang diikuti pandangan hidup masing-masing. Bagi Islam, keadilan itu pertama sekali berpunca pada diri sendiri, bahawa seorang itu boleh melakukan keadilan atau sebaliknya kezaliman terhadap dirinya. Faham ini berasal dari kenyataan Al-Quran Al-Karim pada surah Al-A'raf ayat 172 yang telah disebutkan tadi. Wa in akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna. Apabila Tuhanmu mengeluarkan daripada anak Adam daripada tubuhnya, zuriatnya, dan menyuruhnya mengangkat saksi terhadap dirinya dengan berkata, bukankah aku Tuhan kamu? Maka mereka berkata, ya, kami saksikan. Di sini dinyatakan bahawa Allah SWT berfirman kepada sekalian arwah dari Adam AS, iaitu pada ketika sebelum dilahirkan sebagai insan, supaya mengangkat saksi terhadap diri masing-masing akan ketuhanannya, dan tiap diri itu telah menyaksikan hakikat itu terhadap dirinya, nescaya rela terikat pada suatu perjanjian asali yang mutlak. Maka dengan itu barang siapa yang memungkiri, janjinya kelak akan menjatuhkan ke atas dirinya kehukuman bahawa dirinya telah menzalimi diri sendiri. Dan insan yang pertama mula menggunakan istilah zalim dengan merujukkannya kepada diri sendiri tiada lain daripada Nabi Adam dan Siti Hawa, bapa dan ibu asali kita sekalian juga. Qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Mereka berkata, wahai Tuhan kami, kami telah menzalimi diri kami, dan jikalau tiada kau ampuni kami dan cucuri rahmat-Mu kepada kami, justru sesungguhnya kami ini akan tergolong dengan yang rugi. Peristiwa yang diterangkan oleh ayat ini menyatakan keinsafan Adam dan Siti Hawa alaihissalam akan kesalahannya akibat membiarkan diri mereka tertipu oleh kehasutan iblis, dan adalah kebiasaan yang ada terhadap dirinya, kerana dia telah menempatkan dirinya kepada tempat yang tepat, yang sebati dengan bawaan tabiat semula jadinya, dan dengan demikian telah dapat mencapai taraf kemurnian insaniyah yang membawanya setingkat dari setingkat kepada makam diri yang tenteram, sempurna menikmati kesejahteraan hakiki. Harus tampak, harus jelas pertilikan dengan barang siapa yang mempertimbangkan hakikat faham keadilan dalam Islam, bahawa dengan memuncakkan keadilan kepada diri insan sambil merujukkan dasarnya kepada Allah yang Maha Adil, maka yang akan lebih
nilai dan peranan akhlak dan budi pekerti dalam rangka masyarakat dan negara. Dalam faham Islam, kita sekalian berakhlak dan berbudi pekerti bukan semata-mata demi kepentingan masyarakat dan negara, akan tetapi juga demi kepentingan diri kita di akhirat dan demi perintah serta kehendak Tuhan. Maka dari itu punca kesetiaan kita serta ketaatan dan kerelaan kita hanyalah Tuhan Sarwa Alam dan Raja yang memiliki manusia sekalian, yang mempunyai kerajaan agung yang menghidupkan dan mematikan dan bermaha kuat kuasa atas segala sesuatu. Apabila kita memusat fahamkan kepada masyarakat dan negara, kita telah mengikrarkan perjanjian utama yang telah mengikat kita dengan Tuhan yang hak, dan kemudian sahaja baru perjanjian dengan masyarakat dan negara, dan ini juga menjelaskan bahawa sumber segala kesetiaan, ketaatan dan kerelaan kita adalah Tuhan dan bukan bangsa dan masyarakat dan negara. Okey, cukup dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa na'udzubillah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Perenggan ke-14 ya, adalah terusan daripada apa yang dibahaskan dalam perenggan-perenggan yang sebelumnya yang membicarakan faham agama. Dan faham agama yang diutarakan di situ adalah faham din. Dan di situ Prof. Atas telah membicarakan dengan keadaan yang mendalam lagi meluas berkenaan makna-makna yang terkandung dalam satu istilah yang namanya din itu, yang kekayaan makna itu terlihat dalam penggunaannya dalam Al-Quran. Dan Prof. Atas rumuskan berdasarkan renungannya terhadap kamus besar Lisanul Arab, bahawa faham utama yang membentuk faham din atau agama itu adalah pertamanya faham keadaan keberhutangan, ad-dain, kemudian keduanya faham penyerahan diri, ya, dan ketiganya faham yakni kuasa memberi hukum dan menaklukkan diri terhadap hukum tersebut. Dan keempat adalah faham fitrah. Dan semuanya ini telah kita bahaskan bagaimana dia berhubung kait satu dengan yang lainnya, dan bagaimana ia Prof. Atas katakan sekurang-kurangnya dari segi maknanya ya, ada kaitan yang sangat rapat di antara din dan Madinah dan tamadun. Ya, din, Madinah dan tamadun. Madinah tempat tertegaknya din, Madinah dikawal selia oleh seorang dayan, dan tamadun adalah hasil daripada seseorang menjalankan kehidupannya beragama. Nah, di situ kita nyatakan bahawa punca ketamadunan insan, punca peradaban insan itu adalah pada agama dan bukan selain. Berbeza misalnya dengan beberapa pendapat sejarawan dan para sosiologis yang lain. Ada setengah daripada mereka yang beranggapan bahawa tamadun itu bermula dengan misalnya aspek-aspek teknologi, umpamanya pertanian. Pertanian itu adalah asas kepada tamadun, kata mereka. Setengah yang lain mungkin dikatakan bahawa tamadun itu dapat dikenal pasti. Sebahagian daripada mereka yang menggunakan historical anthropology misalnya, kaedah tersebut, mereka akan kaji contohnya dari segi peninggalan-peninggalan artifak, dan lihat misalnya bilakah mulanya manusia merawat katalah tangan yang patah dengan mengikatkan ia dengan sesuatu, maka itu tanda sudah sampai tamadun dan sebagainya ya. Setengah lain lagi mereka lihat kepada sisi-sisi zahir inilah ya. Antaranya sebab dalam bahasa Latin itu tamadun ya, adalah daripada perkataan civitas, pertaining to the city. Tamadun berbeza dengan misalnya mungkin keadaan macam mana kata Ibn Khaldun, keadaan hidup di badawah ya, di lembah-lembah yang tiada pendapatan tetap misalnya. Jadi bagi mereka yang meletakkan civitas atau city itu sebagai kemuncak tamadun, maka mungkin bagi mereka kalau adanya saliran air yang betul, kemudian ada caranya mereka dapat air yang bersih dan sebagainya, itu tandanya ada satu tamadun ya.
Tapi macam mana Profesor Wan Muhammad Nur sebutkan dalam makalah beliau yang pertama mulanya dibentangkan di Turki, iaitu Timelessness of the Prophet Muhammad and the Nature of the Virtuous Civilization. Beliau menyatakan bahawa tamadun Islam adalah tamadun yang bersifat virtuous civilization, iaitu dia berpuncakan virtue atau fadail, dan fadail itu dia berpuncakan ilmu, dan ilmu yang tetap, yang sabit, dan ilmu yang dimaksudkan dalam tamadun Islam itu termasuk wahyu, termasuk iman. Jadi sekarang ini yang merupakan dasar kepada tamadun itu juga adalah keadilan. Sebab keadilanlah yang memungkinkan masyarakat untuk bergabung sehingga memungkinkan segala pencapaian-pencapaian bersifat peradaban dan ketamadunan, baiknya zahirnya maupun batinnya. Dalam republik, sebelum mereka berbincang berkenaan bagaimana nak mencorakkan negara ideal tersebut, negara yang bersifat utopia, pertama mulanya Socrates, iaitu selaku inilah suara Plato di situ, beliau katakan kita cuba bayangkan, maksudnya suatu kampung, jadi atau suatu macam desa lah, pekan, suatu desa. Jadi pertama kalau manusia sendiri sukar untuk mereka lakukan apa-apa kegiatan ketamadunan. Kemudian kalau mereka bergabung sebagai suatu kampung misalnya, maka adalah beberapa yang dapat mereka usahakan secara bergotong royong, secara usaha sama. Setengah orang buat ini, setengah orang buat itu. Mereka boleh sama-sama tolong binakan rumah. Tapi sukar untuk kita bayangkan dalam keadaan sedemikian mereka boleh hasilkan karya macam Ihya Ulumuddin misalnya. Sebab tentulah diperlukan institusi yang stabil untuk zahirkan misalnya karya-karya hikmah masyriqiyah, dan seorang Ibn Sina sukar untuk kita bayangkan boleh timbul dalam suasana sedemikian, ya. Jadi tapi dalam bayangan Socrates di situ, akhirnya dia terhenti di situ. Dikatakan ada had dan batasan yang dapat dicapai pada peringkat itu. Kemudian barulah dia seakan-akan dia padam apa yang dia cuba bentangkan itu, dia lakarkan semula suatu negara bangsa, suatu city state, satu republik. Jadi di situlah beliau bayangkan, jadi republik itu adalah susunan yang bersifat lebih kompleks masyarakatnya, dan makanannya pun lebih kompleks, ya. Bukan sekadar makanan yang asas untuk hidup saja. Mereka boleh bayangkan adanya pelbagai bentuk sambal dan sos dan sebagainya itu. Boleh ada kehidupan yang macam mana Ibn Khaldun sebutkanlah, maksudnya ada sedentary living. Jadi ada setengah orang yang melibatkan dirinya dalam industri, ada setengah orang dalam seni dan sebagainya, berterusan gitu. Tapi kita harus sedar, dan Plato sendiri sedar, bahawa civilization ini ada beberapa perkara yang boleh membatalkan ia. Di antaranya perang dalaman, di antaranya yang paling ketara dalam memusnahkan tamadun itu adalah apabila berlaku kezaliman. Maka beliau bayangkan bagaimana nak bentuk sebuah utopia yang bersifat adil. Dan di sebaliknya itu ada teori tentang alam semesta, ada teori tentang metafizik, ada teori tentang epistemologi, ada teori tentang etika dan sebagainya itu. Jadi dia merupakan suatu karya falsafah yang pertama, yang bukan sahaja dia bersifat sastra, tapi pada masa yang sama dia menyentuh segala disiplin ilmu falsafah yang berhubung kait satu dengan yang lainnya. Tapi oleh kerana kita pernah sebutkan sebelum ini, kerana kekecewaan mereka
Ya, Habib terkeluar. Sekejap. Saya tak dapat hubungi Habib. Saya risau mungkin dia punya elektrik terputus lah dekat sana. Testing? Ya, Habib. Okey, baik. Jadi kita katakan dasar kepada ketamadunan itu memerlukan keadilan. Jadi keadilan itu kalau dalam tamadun barat, ya, bagi kebudayaannya, keadilan adalah satu perkara yang berlangsung dalam rangka dua pihak, iaitu yang merujuk kepada negara dan masyarakat. Antara seorang dengan orang lain, antara rakyat dengan raja, antara masyarakat dengan negara. Maka bagi mereka kezaliman pun adalah satu perkara yang berkisar dalam rangka dua pihak itu juga. Justru apabila timbul pertanyaan bahawa bolehkah kezaliman itu dilakukan atau berlaku terhadap diri sendiri, Aristotle pernah menjawab yang demikian tak boleh berlaku. Seseorang yang membunuh dirinya misalnya, bukanlah dia dengan kelakuannya itu menzalimi dirinya. Yang dizaliminya adalah negaranya. Kerana dengan perbuatannya itu dia telah menyediakan bagi negaranya khidmat dan tugas dan tanggungjawabnya terhadap masyarakat dan negara. Maka lama-kelamaan apabila timbul faham-faham yang berbeza daripada Aristotle, ya, berkenaan hubung kait diri persendirian dengan negara, khususnya zaman pasca Renaissance, iaitu zaman yaitu mungkin sekitar zaman Thomas Hobbes dan sebagainya. Mereka meletakkan dasar negara yang tiada berpuncakan Tuhan tentunya, yakni seperti mana Kristianiti, dan mereka pun asal mulanya meletakkan bahawa pada kenegaraan sebagai ganti kepada faham tamadun mereka. Sebelumnya mereka hidup di bawah Imperatoria Rome. Kemudian Imperatoria Rome sendiri mengambil sifat Kristian, dia jadi Holy Roman Empire, ya. Dan kemudian timbullah kerajaan-kerajaan Kristian, ya, suatu Christendom, dengan falsafah politik mereka yang banyak terpengaruh oleh filosof dan teolog mereka dan sebagainya. Lama kelamaan, ya, mungkin serempak dengan perubahan dalam faham agama mereka, epistemologi agama mereka, apabila timbul zaman reformism, zaman
Martin Luther, Zwingli dan sebagainya itu, maka dia sebenarnya telah memungkinkan jalan untuk suatu tamadun atau kebudayaan yang bersifat sekular untuk menggantikan yang bersifat ecclesiastical tadi, yang bersifat keagamaan, atau yang mereka gelar mungkin sebagai teokrasi. Teokrasi. Nanti kita boleh bahaskanlah bahawa dalam Islam konsepnya bukan teokrasi pada hakikatnya. Baik. Jadi bila muncul sistem kenegaraan yang baru, yang moden ini, filsuf-filsuf mereka umpamanya Thomas Hobbes, beliau membayangkan keadaan asal manusia, what he calls the state of nature, dan bagaimana keadaan asal itu melahirkan keadaan yang manusia akan saling berbunuh dan kehidupan akan begitu perit sifatnya. Jadi dia akan memusnahkan kemungkinan adanya kebudayaan dan tamadun. Dan oleh kerana mungkin ini sesuai dengan faham game theory lah. Game theory itu antara bentuknya adalah apa yang mereka gelar prisoner's dilemma. Prisoner's dilemma. Maksudnya kalau telah ada dua orang ini ditangkap. Dua orang ini pada asalnya sebenarnya bersubahat untuk buat satu jarimah, begitu. Jadi polis memisahkan mereka berdua. Jadi polis tanya si fulan A, kalau kau beritahu apa yang benar-benar berlaku, kalau kau lapor tentang sahabat kau, nanti kami akan kurangkan sentence atau kami bebaskan kau. Jadi sebelah pun lagi begitu. Jadi prisoner's dilemma itu begitulah. Maksudnya bila dia maksudnya berdasarkan sangkaan dia apa yang kawan dia akan buat, akhirnya dua-dua lebih teruk. Akhirnya dua-dua pun kena cukup begitu. Ataupun seorang sahaja yang begitu. Tapi ada banyak rentaklah permainannya. Walhasil, tapi dalam prisoner's dilemma yang merujuk kepada keadaan asal tadi, apabila manusia menyangka yang lain akan membunuh dia bunuh orang yang lain dulu dan sebagainya itu, jadi mereka bayangkan keadaan begini sangatlah payah. Jadi ini semua ciptaan khayali belakalah. Secara sejarah tak berlaku pun begitu. Tiada semestinya berlaku begitu. Walhasil jadi dia katakan maka mendingan ahsan kita serahkan kuasa kepada satu orang yang berkuasa mutlak. Dia berkuasa mutlak. Dia boleh pastikan siapa-siapa yang melakukan keganasan dia akan hukum. Dan dia akan pamerkan di depan semua orang supaya boleh beransur-ansur lahir keadaan aman damai. Tetapi dengan syarat dianya tidak membunuh kita lah. Jadi begitu. Jadi itu dasar kepada apa yang mereka panggil kontrak sosial. Tapi dalam formulasi Thomas Hobbes kita lihat dia cenderung dan berat kepada sovereign. Dia cenderung dan berat kepada daulah. Lama kelamaan, tak sampai mungkin 100 tahun sesudahnya, kita akan lihat banyak jenis-jenis kontrak teori untuk teori ini, teori-teori yang berbagai, yang meletakkan prinsip asal yang berbeza. Misalnya John Locke membayangkan bukan begitu. Dia bayangkan keadaan asal dalam ciptaan manusia ini seperti mana yang Tuhan tinggalkan manusia di atas muka bumi. Jadi sepatutnya mereka sebenarnya pada asalnya mereka macam suka sama suka membentuk satu negara. Negara itu necessary evil, terpaksa mereka adakan. Sebab kalau boleh mereka nak sentiasa bebas. Dan begitulah akhirnya lama kelamaan bila kesedaran itu beransur-ansur berubah, orang tidak percaya lagi akan ketaatan yang mutlak kepada negara. Maka berlakulah sehingga zaman sekarang, yakni ontologi mereka yang bermasalah itu yang mereka terpaksa diamkan sahaja. Masalah mereka adalah masalah yang Prof Atas sebut di sini adalah oleh kerana bahawasanya keadilan itu sesungguhnya menjadi dasar akhlak dan budi pekerti, maka dari itulah negara dan masyarakat sahajalah yang merupakan punca-punca nilai akhlak dan budi pekerti bagi kebudayaan barat. Bayangkan maksudnya metafizik mereka tidak mengisbatkan keadaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada nilai metafizik yang menentukan sesuatu. Tidak ada suatu nilaian yang sabit yang boleh memastikan ini yang perlu satu orang itu lakukan. Dia hanyalah berpuncakan kepada negara. Dan segala ontologi yang bersifat sosial semata-mata. Yakni nilai duit itu adalah dengan persetujuan. Nilai segala institusi dengan persetujuan.
semuanya berdasarkan kontrak-kontrak yang sedemikian. Tetapi bila kita perhatikan hal demikian, yakni manusia ini kalau hawa nafsunya yang menjadi raja, ya, macam mana tadi dalam Roha petang Abu Bakar katakan, kalau satu orang itu, hatta kalau dia serahkan dirinya kepada haiwan pun lebih baik daripada dia serahkan dirinya kepada dirinya. Maksudnya sebab apabila diri-diri, ya, yakni hawa nafsu ini yang bermaharajalela, maka akan timbul kezaliman yang tidak terbayang. Kezaliman itu adalah berlaku dari segala sudut dan segala pihak. Dia boleh jadi berpunca daripada kerajaan yang bersifat authoritarian, atau individu yang bersifat diktatorial, atau masyarakat yang bersifat umpamanya macam samsing jalanan, begitu. Jadi pada setiap peringkat begitu. Oleh itulah kalau kita renungkan hal keadaan, sebenarnya punca kerosakan itu adalah kerosakan epistemologi, kerosakan ilmu, kerosakan metafizik, kerosakan akhlak. Jadi kalau kita fikirkan hal sedemikian, kita akan letak bahawa kita perlu selesaikan masalah ilmu dahulu dalam masyarakat ini. Ya, kalau kita tumpukan segala tenaga kita kepada undang-undang, atau kita tumpukan segala kuasa kita, segala tenaga kita untuk mencapai kuasa politik, tanpa kita merawat masalah ilmu, keadaan yang sama akan berulang-ulang. Ya, sebab maksudnya dia terdiri daripada masyarakat yang rata-ratanya berada dalam keadaan kejahilan yang tidak mereka perakui. Jadi faham keadilan itu dasarnya adalah ilmu. Sebab dalam Islam kita lihat pertamanya, dasar dan punca ilmu itu adalah kepada mitsaq, perjanjian di antara manusia dan Tuhan. Bagi Islam, keadilan itu pertama sekali berpunca pada diri sendiri. Bahawa seseorang itu boleh melakukan keadilan atau sebaliknya kezaliman terhadap dirinya sendiri. Faham ini berasal dari kenyataan Al-Quranul Karim. Ya. Yaitu apabila Tuhanmu mengeluarkan daripada anak Adam, daripada tubuhnya, dzurriatnya, dan menyuruhnya mengangkat saksi terhadap dirinya dengan berkata, bukankah aku Tuhan kamu? Maka mereka berkata, ya, kami saksikan. Jadi setiap individu, yakni telah mengambil aku janji dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan aku janji itu bersifat pribadi dan dilakukan secara bersama. Maksudnya setiap diri dipertanggungjawabkan. Ya, setiap diri dipertanggungjawabkan, dan pertanggungjawaban ini adalah yang bergelar mitsaq, perjanjian di antara kita dengan Allah, atau kalau kita mahu kita boleh panggil ia ahad, suatu janji yang mana sentiasa sepanjang hidup kita mesti kembali untuk seperti mana Allah Subhanahu Wa Taala kasyafkan kepada kita, dia singkapkan tirai tentang apa yang berlaku sebelum itu, yang merupakan dasar kepercayaan dan keyakinan kita. Seperti itulah dalam kehidupan kita sentiasa kita isbatkan perjanjian itu. Dan perjanjian itu pelbagai wajah. Sebab ada lawazim, ada corollary, yakni yang berkait dengan apabila kita mengiktiraf Allah sebagai Tuhan. Antaranya bila dihantar para nabi dan rasul, kita harus terima. Antaranya kita harus isbatkan hari kiamat dan sebagainya itu. Antaranya juga seperti mana yang disebutkan secara zahir dalam Al-Quran, Allah katakan, alam a'had, bukankah telah kami mengambil janji kepada kamu, ilaikum ya bani Adam, wahai bani Adam, la ta'budu syaitan, supaya tidak kau sembah syaitan. Pada hakikatnya ialah seterumu yang nyata, dan hendaklah kau menyembahku. Jadi para mufassirun, antaranya Imam Al-Baydawi menyatakan, bilakah perjanjian itu berlaku? Ahad tadi itu. Ahad itu adalah, kata Imam Al-Baydawi, dia adalah berdasarkan kenyataan Al-Quran. Kenyataan Al-Quran dan bukti-bukti yang dapat dicapai dengan akal dan kefahaman yang mampu seseorang itu capai, maka janji itu pun jadi sabit. Tetapi tidak terkeluar daripada medan faham itu, bahawa ia juga bersabit dengan pengiktirafan kita akan Allah sebagai Rabb kita. Bila mana Allah nyatakan alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhan kamu, yang menjadi lawazim kepadanya adalah yang selain Allah bukan Tuhan kita. Maka syaitan tak boleh disembah. Maka tidak boleh kita syirikkan Allah semuanya. Jadi tauhid adalah dasar kepada
keadilan dalam Islam. Ya. Jadi kalau satu orang itu dia belum dapat isbatkan kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala pada dirinya, pada pengetahuannya, belum ia patuh dan tunduk kepada perjanjian utama dengan Allah Subhanahu Wa Taala, bolehkah kita yakin bahawa si fulan itu mampu melaksanakan keadilan dalam keadaan kalau yang ia puja itu adalah hawa nafsu, sedangkan kita tahu bahawa hatta masyarakat dan negara pun tidaklah berkuasa semutlak itu sehingga mampu mengetahui segala perbuatannya. Masyarakat dan raja dan negara tidak tahu apakah yang terlintas dalam hatinya, dan ia pula adalah cukup pandai. Bayangkan satu orang pencuri yang bijak, atau the sensible knave. Kita boleh bayangkan satu orang ini dia sifatnya penyangak, begitu. Sifatnya penyangak. Dia memang sifatnya adalah dia pada hakikatnya tidak hormat sesiapa pun. Pada hakikatnya tiada istilah hak orang yang haram, tiada istilah maruah orang yang haram, tiada istilah nyawa orang yang haram. Tapi dia cukup pintar. Maksudnya dia cukup pintar adalah dia hanya akan melakukan kejahatan yang mana dia tidak akan ditangkap. Dia hanya akan melakukan kejahatan yang mana dia cukup berkuasa untuk atasi orang yang ia zalim. Ini sensible ni. Biasanya orang yang melakukan segala bentuk jaraim, yang segala bentuk jenayah itu tidak sepintar itu. Tapi boleh jadi, kita boleh bayangkan, maksudnya satu orang yang masuk dalam sistem itu dan dia tahu, dia sentiasa menggunakan calculative reasonnya tadi, akalnya yang tidak berpandukan wahyu, akalnya tidak disenari dengan cahaya nubuah, maka dia tahu misalnya lakukan segala bentuk kerosakan, lakukan segala bentuk kecurian, pecah amanah, apa sahaja pun ia lakukan, asal sahaja jangan ditangkap, asal sahaja belum ada rang undang-undang yang boleh menangkap, asal sahaja dia bukan masuk dalam bidang undang-undang. Misalnya kalau kita nak bohong, boleh bohong, tapi jangan bohong yang sampai kita kena tangkap, dan sebagainya itu. Ini menunjukkan kelemahan suatu sistem keadilan yang hanya berdasarkan rangka sekular, tetapi berbeza dengan satu orang yang telah mengisbatkan janjinya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada ia ditangkap atau tidak, sama sahaja bagi dia. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala tahu apa yang terlintas dalam hatinya, seperti mana jelas bagi Allah Subhanahu Wa Taala apa yang ia laksanakan. Allah tahu apa yang tersembunyi dalam niatnya itu. Nah, ini punca kepada faham keadilan dalam Islam. Dan diletakkan di sini bahawa supaya kita mengangkat saksi terhadap diri masing-masing akan ketuhanannya, dan tiap diri itu telah menyaksikan hakikat itu terhadap dirinya secara rela terikat pada satu perjanjian asal yang mutlak. Maka dengan itu, barang siapa yang memungkiri janjinya kelak telah menjatuhkan ke atas dirinya hukuman bahawa dirinya itu telah menzalimi diri sendiri. Dan insan yang pertama mula menggunakan istilah zalim dengan merujukkannya kepada diri sendiri tiadalah lain daripada Nabi Adam dan Siti Hawa, bapa dan ibu asali kita sekalian jua. Mereka berkata, wahai Tuhan kami telah menzalimi diri kami, dan jikalau tiada kau ampuni kami dan cucuri rahmat-Mu kepada kami, justru sesungguhnya kami ini akan tergolong dengan yang rugi. Membuktikan di situ bahawa keadaan iman, tentulah dia seorang Nabi, tapi kita perlu juga nyatakan bahawa keadaan imannya pada keadaan yang sempurna, mutlak, sempurna dia imannya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana langsung bila mana dia melakukan kesilapan, bila terikut hasutan iblis, dia menyatakan, wahai Tuhan kami telah zalimi diri kami. Jadi peristiwa ini menerangkan, menyatakan sifat keinsafan Nabi Adam dan Siti Hawa alaihi wassalam akan kesalahannya akibat membiarkan diri mereka tertipu oleh hasutan iblis, dan adalah kebiasaan Al-Quranul Karim mensifatkan orang yang salah atau yang jahat atau yang kafir dan sebagainya itu sebagai orang yang zalim terhadap diri sendiri. Maka orang yang benar, yang baik, yang beriman, yaitu yang muslim dan mukmin, ialah yang adil terhadap dirinya, kerana dia telah menempatkan dirinya pada tempatnya yang tepat, yang sebati dengan bawaan tabiat semula jadinya, dan dengan demikian telah dapat mencapai taraf kemurnian insaniah yang membawanya setingkat demi setingkat kepada makam diri yang tenteram sempurna, menikmati kesejahteraan hakiki. Harus tampak, harus jelas kepada tilikan renungan barang siapa yang mempertimbangkan hakikat faham keadilan dalam Islam, bahawa dengan memuncakan keadilan kepada diri,
insan sambil merujukkan dasarnya kepada Allah yang Maha Adil, maka akan lebih bertambah kukuh lagi nilai dan peranan akhlak dan budi pekerti dalam rangka masyarakat dan negara. Ya, ini pada akhirnya setiap orang itu akan dihukum, akan dinilai, akan ditimbang segala amalannya itu secara persendirian di akhirat kelak. Dan pengetahuan inilah yang memunculkan keadaan tamadun yang paling kukuh sekali. Yakni apabila seseorang itu sedar akan penyaksian Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Ya, keadaan itulah yang menimbulkan sifat keinsanan yang sempurna. Sebab apabila dia merenung bahawa Allah mengetahui sifatnya, yakni apabila dia sampai kepada darjat makam ihsan, apabila dia sedar Allah melihatnya, dalam keadaan pada masa yang sama dia juga sedar bahawa dirinya terdiri daripada hawa nafsu dan bukanlah dia imun daripada bisikan syaitan dan sebagainya, tetapi dia akan meminta tolong daripada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan lakukan menjalani kehidupan ubudiyah, dan dia akan mendengar nasihat para anbiya wal mursalin, khususnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dalam membentuk dan melatih dirinya itu. Jadi ini faham keadilan yang cuba ditengahkan oleh Prof Atas, yang berakar puncakan pandangan alam Islam itu juga. Taib, apabila kita memusatkan faham keadilan itu kepada diri sendiri dahulu dan mengisbatkannya demikian, dan kemudian sahaja baru kita kenakan faham itu kepada masyarakat dan negara, maka kita telah mengikrarkan perjanjian utama yang telah mengikat kita dengan Tuhan yang hak, dan kemudian sahaja baru perjanjian dengan masyarakat dan negara. Dan ini juga menjelaskan bahawa sumber segala kesetiaan, ketaatan dan keredaan kita adalah Tuhan dan bukan bangsa dan masyarakat dan negara. Dan Al-Quran banyak kali menyebut tentang golongan yang menolak bimbingan Al-Quran itu, bahawa penyesalan mereka itu adalah penyesalan yang bersifat pribadi. Dan nanti sebahagian mereka akan katakan, ya laitani, ya wahai celakanya aku, hanya sahaja tidak aku mengambil si fulan itu sebagai penasihat. Ya. Atau Tuhan nyatakan juga, sekiranya mereka memiliki dunia dan seisinya, akan mereka gadaikan untuk dapat peluang untuk balik. Ya, sebahagian daripada mereka menyatakan, wahai Tuhan kami sekarang dah lihat, sekarang kami dah dengar, balikkanlah kami. Allahu Akbar. Sami'na, kami sekarang dah dengar, dah lihat, dah dengar rintihan, dah dengar tangisan orang neraka, ahli warga neraka, dia dah lihat siksaannya, dia dah lihat kenikmatan orang dalam syurga, dah dengar kenikmatan mereka. Ada yang lain pula dia kata yang menyatakan bahawa mereka dahulu tidak berfikir, tidak menggunakan akal mereka. Padahal sebenarnya cukuplah menjadi hujah Allah ke atas kita pendengaran, penglihatan dan akal kita. Ya, pendengaran, penglihatan dan akal kita untuk kita yakini akan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala yang terakhir itu. Ya, oleh sebab itulah ini menjadi tanggungjawab umat muslimin untuk kembali mereka ke atas landasan yang sempurna, kenal kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bidang pendidikan dan segala aspek yang lain dalam masyarakat, untuk kita ta'awun atas dasar takwa, untuk kita ingatkan atas pertemuan terakhir dengan Allah Subhanahu wa taala ini, dengan harapan Allah Subhanahu wa taala akan memulihkan diri kita dan masyarakat kita. Wallahu a'lam. Begitulah insya-Allah. Kelas ini adalah kelas di antara hari Sabtu dengan hari Isnin malam Selasa. Dia adalah waktu kita 7.30 sampai 8 suku, iaitu waktu di antara lepas kita berbuka puasa dengan waktu solat tarawih. Terima kasih sahabat-sahabat kita yang terus secara online. InsyaAllah besok kita temukan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Habib dan sahabat semua. InsyaAllah mudah-mudahan manfaat. Kita jumpa lagi pada esok dan hari berikutnya insyaAllah. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa esok Amar. Datang dengan Faizul insyaAllah. Baik Habib. Jaga diri. Baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam.